Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza kama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung tafsiran bagi surah Al-An'am ayat 141. Surah Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. Wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Samaniyata azwaj min ad-da'n isnain wa min al-ma'z isnain kul az-zakarayn harrama amil unsayayn amma ishtamalat alaihi arhamul unsayayn nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Wa min al-ibli isnain wa min al-baqari isnain Kul az-zakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Am kuntum syuhada iz wassakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudilla an-nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairi llahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan dialah itu Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjala tanamannya dan yang tidak menjala, dan pohon-pohon tamar dan tanam-tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan rasanya, dan buah zaitun dan delima,
yang bersamaan warna atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya, makanlah daripada buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya zakatnya pada hari memetik atau menuainya, dan janganlah kamu melampau, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampau. Dan di antara binatang-binatang ternakan itu, ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada pula yang kecil. Makanlah daripada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Binatang ternakan itu 8 ekor, 4 pasangan. Dari kambing biri-biri 2 ekor sepasang jantan dan betina, dan dari kambing biasa 2 ekor sepasang jantan dan betina. Tanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya, atau dikandung oleh rahim 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan ilmu pengetahuan, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan dari 2 unta 2 ekor sepasang jantan dan betina, dan dari lembu juga 2 ekor sepasang jantan dan betina. Tanyalah wahai Muhammad, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya, atau yang dikandung oleh rahim 2 betinanya? Ataupun kamu ada menyaksikan ketika Allah menyuruh serta menentukan kepada kamu atau kepada nenek moyang kamu dengan yang demikian itu? Oleh itu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak makannya, melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, itu binatang yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa sedang ia tidak menginginnya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul azim. Ayat 142 hingga 145 surah Al-An'am. Muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam ayat yang lalu kita baca, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita peraturan dan undang-undang yang direka-reka oleh orang-orang jahiliyah melibatkan pelbagai urusan hidup, termasuklah antaranya melibatkan manusia, anak-anak yang dibunuh dengan pelbagai sebab, dan juga binatang-binatang yang diharamkan ikut suka hati mereka sahaja. Maka ayat seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan pula kepada kita tentang nikmat tanam-tanaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Ketahuilah wahai saudara, antara nikmat pemberian Allah Ta'ala ialah kebun-kebun yang menjala dan tidak menjala tanamannya, pohon kurma, tanaman pelbagai rasa, buah zaitun dan delima yang pelbagai rasa. Makanlah semua rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, dan tunaikanlah zakat yang berkaitan, dan janganlah membazir dalam memanfaatkannya. Demikianlah difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 141 surah Al-An'am, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjala tanamannya dan yang tidak menjala, dan pohon-pohon kurma dan tanam tanaman yang berlainan,
rasanya, dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warna dan tidak bersama rasanya, makanlah daripada buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya zakatnya pada hari memetik dan atau menuainya, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita nikmat yang sangat besar melibatkan kehidupan manusia. Kerana manusia yang Allah berikan pada jasadnya perlu diteruskan kehidupan dengan makan dan juga minum. Antara cara makan dan minum melibatkan satunya tanam tanaman, keduanya binatang ternakan. Ini dua jenis makanan yang sangat dikendaki oleh manusia. Tanam tanaman seperti buah-buah yang menjadi makanan asas, yang dipanggil bijiran. Kalau di alam Melayu kita padi, di tanah Arab mereka makan gandum, setengah negara makan jagung. Dia adalah makanan asasi atau bijiran asasi melibatkan tanam-tanaman. Dan ada pula tanam-tanaman yang bersifat mukamilat, yang menyempurnakan, yang menggembirakan manusia. Manusia akan makan. Maka Allah menyatakan wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushat ghaira ma'rushat. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjala dan tidak menjala. Kebun-kebun yang manusia tengok hari ini, kebun buah-buahan, siapa yang cipta? Allah Ta'ala. Macam mana ia boleh berbenih? Kita boleh tanam benih, tapi siapa yang membenihkan benih? Allah Ta'ala. Kita lontar benih, dia tak keluar, tunah tak menjadi. Siapa yang bagi jadi? Allah Ta'ala. Allah cerita dalam Quran, wa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat. Dan bila kami turunkan padanya air, itu air hujan, kata Allah Ta'ala, bila kami turunkan padanya air hujan, ihtazzat, bergegar, benih itu bergegar, warabat, dan tumbuh, wa ambatat, dan membesar. Itu cara Allah cerita macam mana buah-buahan, biji benih bertunas, jadi besar, akhir menjadi satu kebun. Bila kita belajar di sekolah, dulu dia ambil kamera, tengok, pasang kamera, tengok satu benih, macam mana benih itu dia keluar. Daripada asal kita tanam, kamu dalam tanah, tanah tu bergegar. Yang sebenar bergegar ialah benih. Benih nak pecah. Bila nak pecah benih tadi, dia nak keluar, bukan mudah. Dalam bahasa Arab, benih yang pecah dan keluar, bila keluar benih dipanggil aflaha. Terjemahan bahasa Melayu kita makna berjaya. Berjaya macam mana? Berjaya dengan kesukaran. Al-falah disebut. Al-falah maknanya berjaya setelah melalui kesukaran dan kepayahan. Kita azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mana apa hayya 'alal falah? Terjemah biasa kita, marilah menuju pada kejayaan. Tapi makna yang lebih tepat bagi al-falah ialah kejayaan yang dicapai setelah melalui keadaan yang sukar. Nak laksanakan agama Allah tidak mudah, sukar. Bila berjaya, al-falah. Dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, Allah sebut dah cerita al-falah. Wa ulaika humul muflihun. Ayat nombor 5 surah Al-Baqarah. Merekalah orang yang beroleh al-falah. Jadi al-falah ni asal kata mana? Cerita benih. Aflahal habbu. Benih bila berjaya keluarkan tunas, itu maknanya al-falah. Kenapa? Sebab nak keluar tunas tidak mudah. Bayangkan tunas tu kecil. Dahlah kecil, lembut. Mana ada tunas yang keras? Tak ada. Tunas semua lembut belaka. Macam mana tunas yang lembut itu boleh keluar terpecah daripada benih yang keras? Benih keras belaka.
Benih padi ke, benih jagung ke, benih gandum ke, benih buah rambutan ke, benih buah memangga ke, apa saja semua ni dia kerah. Macam mana boleh keluar tunas? Melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka Allah kata, bila Allah turunkan air jadi sebab benih itu berkembang, akhirnya dia bergegar. Bila bergegar, dia keluar tunas. Lepas keluar tunas, ambatat dia makin besar. Bila besar, akan jadi pokok. 1, 2, 3 pokok, akan jadi kebun. Siapa yang jadikan kebun itu? Allah Ta'ala. Allah kata, dialah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun. Kebun itu pula ma'arusyat. Kebun yang menjala tanamannya. Wa ghaira ma'arusyat, yang tidak menjala. Pokok yang menjala, kita kata pokok timun, timun batang tu, dia menjala, kita letak kayu biar dia naik ke atas. Jadi comel buah dia bila bergantung. Menjala seperti timun Cina, tembikai, kita biarkan dia menjala, jadi buah. Ada pokok yang menjala, sebab apa? Batangnya tak kuat, dia perlu menjala saja. Atau kita buat kayu sokongan untuk dia, dia menjala ikut kayu sokongan. Macam buah, dia panggil apa? Lada hitam. Dia perlukan sokongan, dia naik menjala. Ada pokok yang lembut batangnya, dia menjala, menghasilkan pelbagai jenis tanaman untuk manusia, sayur-sayuran, buah-buahan yang pelbagai. Ada pula yang tidak menjala, dia bentuk batang yang keras, naik ke atas. Allah buat alam dunia ni macam-macam pokok berbeza-beza. Di alam Melayu kita, pokok rambutan, pokok mangga, pokok durian. Durian pula macam-macam jenis. Itu buah-buahan di alam Melayu. Negara Arab lain pula. Negara Arab yang lain tu pula, bukan semua tempat keluar benda yang sama. Kita baca surah Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah cerita tentang buah tin dan buah zaitun. Tin, zaitun, buah di mana? Buah yang ada di kawasan Syam. Syam di mana? Jordan, Suriah, tu Syam. Palestin, tu Syam. Ini buah-buahan zaitun dan buah tin ada di negara ini. Termasuklah berkembang kemudian ke negara Turki. Kalau ketiga pula negara-negara yang bersebelah Turki, Bulgaria, negara-negara Greece, dan sebagainya. Ini negara-negara yang ada padanya buah tin, buah zaitun. Negara Arab yang lain seperti Saudi Arabia tak ada buah tin, tak ada buah zaitun. Maka buah tin dan buah zaitun diimport daripada sebelah Syam datang ke sebelah semenanjung tanah Arab. Waktu di sini, turi sini apa dia? Nah, bumi semenanjung Sina. Kita sebut pada hari ini semenanjung Sina, turi sini. Itu sebelah Mesir. Bumi Syam, bumi Mesir, wa hadzal baladil amin, dan bumi yang aman ini merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah. 3 segi. Allah Ta'ala kait dengan 3 negara, 3 kawasan kehidupan manusia. Syam, Mesir, Saudi hari ini, ataupun Hijaz dulu dipanggil. Di Hijaz pula apa yang ada? Yang ada di Hijaz, kawasan Madinah, ialah kurma. Kurma masyhur di kawasan Hijaz. Artinya negara-negara dia berbeza. Kalau pergi ke Palestin, dia ada pokok kurma. Ada buah kurma dia besar, dipanggil majul. Buah kurma yang besar ni hanya ada di Palestin, dipanggil majul. Di Madinah pula ada satu lagi jenis kurma yang kita selalu beli dengan harga yang mahal, ajwah. Ada di Madinah Al-Munawwarah. Tengok Allah Ta'ala buat. Lain negara, lain bentuk buah dia. Siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat.
Maka Allah nak menggambarkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Pohonnya ada yang menjala, ada yang batangnya besar. Wan nakhla waz zar'a. Allah sebut lagi buah-buahan yang lebih khusus. Apa dia? Wan nakhla, Allah yang jadikan kurma. Kenapa Allah sebut kurma? Al-Quran bila menyebut satu-satu nama, mesti ada yang spesial nama-nama tersebut. Bila Allah sebut kurma, mesti ada yang spesial pada kurma. Maka manusia buat kajian tentang kurma. Satu buah yang kecil tapi mengenyangkan dengan mudah. Kalau tak ada makanan lain, makan kurma cukup, kenyang. Orang-orang Arab bergantung pada kurma dulu, hanya dengan kurma. Betullah bila kita buka puasa, sunat dengan kurma. Bukan setakat sunat dengan kurma. Kalau kurma saja padang dah. Tapi mana padang kita orang Melayu? Kurma tu muqaddimah sughra dipanggil. Muqaddimah kecil baru. Ada besar lagi. Hak kecil kurma muqaddimah. Hak besar kuih manis lain. Akau macam-macam benda lagi. Kemudian ada lepas muqaddimah, ada hak asasi dia. Nasi lah pula. Nasi berani ke, nasi ayam ke, nasi apa, semua jenis mak nenek ada belakang. Tapi kurma itu sendiri dengan pokok, dengan buah yang kecil sudah cukup mengenyangkan. Kenapa? Mengandungi satu kandungan gula yang cukup untuk beri tenaga pada manusia. Bila kita puasa, kita hilang tenaga, kita hilang gula dengan kadar yang banyak. Maka gula yang berdatang segera dan tidak memudaratkan ialah gula yang mari daripada buah kurma. Sebab itulah kita makan kurma, boleh mengembalikan segera kekuatan kita setelah hilang sepanjang satu hari. Dia segera. Dulu kalau kita ingat masa budak-budak dulu, kurmanya kurma hak tepek kilo. Tepek yang telah diawet. Itu dulu. Zaman telah berubah. Dan ni kurma hak mari ke Malaysia hari ni bukan hak lagu tu dah. Rutab lagi. Hak tangkai lagi. Ada balah lagi. Balah ni apa dia? Balah tu hak mula-mula turun dari pokok kerah lagi tu. Dia panggil balah. Lepas kita nak turun, dia punya lembut sikit, dia panggil rutab. Balah harga lain mahal. Rutab harga lain mahal juga, kurang sikit dari balah. Lepas tu adalah jadi macam kita nak makan hari ni. Macam-macam mari. Serata dunia Arab yang tanam kurma, mari belakang Malaysia pada hari ni. Rata tepat orang duk jual kurma lah ni. Mudah. Dah jadi makanan harian dah. Bukan lagi makanan pada bulan Ramadan. Boleh buat kuih macam-macam lagi. Kurma satu jenis makanan yang sangat hebat dan banyak khasiat. Dengan makan sikit dah cukup mengenyangkan. Orang nak musafir, bawa kurma pun dah padang dah. Patut kita ni kena buat amalan juga. Kurma, antara kurma ajwah yang Nabi sebut dalam hadis, kelebihan 7 biji yang boleh menghalang sihir. Itu sabit dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beli kurma per rumah, satu hari ambil. Tak boleh banyak pun tak apalah, biji 2 biji 3 biji pun tak apa. Ambil amalan jadi kurma. Makanan kurma jadi amalan. Itu satu. Lagi menarik, ini sebagai tambahan lah. An-nakhl, kurma ni dalam bahasa Inggeris dia panggil palm, P-A-L-M. Palm. Jenis pokok kurma ini yang batangnya besar, kemudian daun dia melebar. Antara yang spesies an-nakhl ialah pokok sawit. Pokok sawit dalam bahasa Arab disebut zaitun nakhil. Kurma dipanggil an-nakhl. Zaitun nakhil itu minyak, itu sawit. Zait itu asal minyak. An-nakhil itu sawit lah, minyak sawit. Zaitun nakhil nama bagi sawit, bukannya minyak sawit. Sawit panggil zaitun nakhil.
Zaitun nakhil itu sawit. An-nakhil kurma. Kenapa dipakai nama yang hampir sama? Sebab dia spesies yang sama. Sawit spesies kurma, sama spesies dengan kurma. Palm dia panggil. Seperti mana hebatnya buah kurma, sangat banyak kelebihannya, demikianlah sawit pun banyak sangat kehebatan dan kelebihan dia. Ini bukan nak syarabat sawit. Tapi masa jadi menteri sekejap baru ni, inilah bidang saya je. Duk kaji belaka. Bila saya bagi ucapan, selalunya saya mulakan dengan ayat Quran. Akhirnya terpandanglah persamaan antara pokok kurma dengan sawit, spesies yang sama. Sebab itulah saya ambil kaedah masa jadi menteri baru ni, tukar tagline dia, saya sebut sawit anugerah Tuhan. Kenapa? Sangat banyak khasiat yang dapat daripada buah sawit. Minyaknya minyak yang terbaik untuk makanan dan makanan manusia, bahkan untuk minuman manusia, untuk perubatan, untuk kesihatan, bukan hanya untuk manusia, untuk binatang. Hari ini kalau binatang namanya lembu, kambing, nak bagi dia sihat, segar molek, dia gemuk molek dan berkhasiat daging dia, kena bagi makan daripada sawit itu. Dia panggil PKC, pan kena kek, yang mari daripada pokok, yang mari daripada buah sawit tadi. Itu dibuat kajian, mana begitu banyak kelebihan dia. Maka bila banyak kelebihan, maka tak pelik dia datang dari spesies yang namanya Palm, P-A-L-M, atau An-Nakhl. Waz-zar'a, dan Allah jadikan pula az-zar'a, tumbuh-tumbuhan yang pelbagai, yang pokoknya gagah. Selalunya az-zar'a merujuk pada pokok yang batangnya kuat, macam pokok rambutan, macam pokok mempelai, macam pokok buah-buahan kita lah, pokok kayu kita lah. Itu kata-kata nama az-zar'a, pokok yang batang dia gagah, batangnya besar, bukan batang halus-halus cek-cek dak. Tu namanya az-zar'a. Allah buat az-zar'a mukhtalifan ukuluh, pelbagai rasa. Buah rambutan tu bila kita petik, walaupun satu pokok yang sama, bukan rasa sama. Hatta yang tangkai sama pun, rasa pun tak sama. Kita pergi kedai tanya, ni buah mangga ni manis ke tak manis? Tuan dia tak kata nak jawab, sebab dia teras biji manis. Tak kuas biji lagi tu, mari dia bakar sama, tak manis pula, tawa pula dah. Dia kena marah dia orang nanti. Dia boleh jawab, setakat saya rasa hak mari ni manis, hak ni tak pastilah. Jawab lagu tu selamat. Kedai manis confirm, sampai rumah kena tawa, maki hamu kawan tu. Dia tak pergi kedai dah, tak pergi beli dah kedai dia. Sebab apa? Sebab rasa memang tak sama. Kayanya Allah Ta'ala boleh buat satu buah, satu dahan ataupun satu gantungan dia ada pelbagai rasa buah. Wazaituna warumana, dan Allah juga yang menjadikan buah zaitun, rumman, buah yang namanya delima, yang khasiat bagi zaitun, khasiat bagi buah rumman delima sangat banyak. Buah-buahan yang Allah sebut nama dalam Quran begitu banyak khasiat. Boleh bacalah tulisan-tulisan berkaitan kelebihan minyak zaitun. Kalau orang Arab, minyak zaitun ni dia makan pagi-pagi dengan humus, kacang kuda yang dilenyekkan, yang dipenyek jadi macam boleh cicah. Dia letak zaitun, minyak zaitun sekali tiap-tiap pagi. Itu makanan dia. Bukan setakat pagi, tengah hari pun sama. Kita Melayu, nasi pagi, nasi tengah hari, nasi malam. Orang Arab, humus dengan roti pagi, humus dengan roti tengah hari, humus dengan roti malam. Itu orang Arab. Berarti mereka ambil zaitun yang harian, jadi makanan harian dia. Warumman, buah rumman, buah delima yang sangat sedap dan ada banyak khasiat.
Semuanya kata Allah mutasyabihan wa ghaira mutasyabih, yang sama dan yang tak sama. Tak sama apa? Tak sama rasa. Sama pada buah warna kulit dia, tak sama pada rasa dia. Ini semua adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, yang menggambarkan kehebatan Allah Ta'ala, yang boleh bagi manusia kenyang, bagi manusia rasa nikmat, manusia rasa seronok, semua dengan buah-buahan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kulu min samarihi idza asmar, makanlah daripada buah-buahannya bila mana ia berbuah. Ayat ni menggambarkan kepada kita keharusan. Bila Allah perintah makanlah, bukan pada wajib makan. Nak begitu, harus untuk kamu makan. Makanlah buah. Bila makan buah? Bila telah berbuah. Maknanya apa? Ini pun satu arah yang sangat halus. Kalau buah yang tak layak untuk dimakan, jangan diambil. Itu merosakkan. Tapi orang Melayu kita ni pandai. Buah mangga tak masak, dia boleh buat. Dia buat pula macam-macam lah. Cicoh dengan tu, cicoh dengan ni, dia sedap juga. Tu kepandaian lah. Mereka cipta jenis-jenis makanan daripada buah-buahan. Tapi Allah nak gambarkan, bila berbuah, ambil, boleh makan. Jangan dirosakkan. Boleh sampai masa dia ambil hingga akhir tak boleh makan. Merosakkan. Bila berbuah, makan. Wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berilah haknya pada hari menuainya. Ayat ini menjelaskan tentang hukum zakat. Zakat melibatkan tanaman. Berilah zakat melibatkan tanaman pada hari menuai dia. Zakat satu sistem yang Allah Ta'ala buat. Satunya menggambarkan syukur manusia dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, lalu berkongsi dengan manusia lain. Itu konsep zakat. Harta yang Allah bagi pada manusia, dipotong sebahagian harta itu nak dikongsi dengan orang lain yang mungkin dia tak dapat nikmat yang sama macam kita dapat. Satu, konsep dia, konsep nak berkongsi. Kedua, zakat itu juga menjadi sebab untuk menyuci. Kerana zakat, antara makna zakat ialah penyucian. Nak suci apa? Nak suci hati manusia yang Allah bagi nikmat, agar dia tidak bergantung dengan nikmat semata-mata. Dia makan seorang, jadi kedekut untuk dia saja, tak dikongsi oleh orang lain. Maka nak bersihkan diri dia daripada jiwa nak pada harta semata-mata, maka cara suci lagu mana? Potong sikit harta dia, beri pada orang lain. Masa potong nak beri itu, mata duk tengok terbelalak, sayang. Yabkhalun, kata Allah Ta'ala, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadli. Jangan disangka oleh orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah beri pada mereka daripada kurniaan limpahan kurniaan Allah Ta'ala. Huwa khairal lahum, itu terbaik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk untuk mereka. Dia tengok hasil, dia kata, ni kerja buat aku, dia kata. Aku yang duk menanam, aku yang duk buat kerja, aku yang duk cari duit. Tiba-tiba nak potong sikit duit, beri ke orang lain. Kenapa? Dia tanya soalan macam tu. Dia lupa yang berita Allah Ta'ala. Orang lain pun usaha macam dia juga. Keluar pagi, balik petang, keluar pagi, balik malam. Macam dia juga. Tapi Allah tak bagi pada orang lain, bagi ke dia. Maknanya bukan hanya semata-mata usaha dia, kerana Allah nak beri ke dia. Maka bila Allah nak beri, jangan dia kedekut dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kongsi dengan orang lain. Maka zakat nak sucikan hati manusia. Dua. Yang ketiga, makna zakat juga ialah subuh. Dipotong sebagian harta manusia untuk menyuburkan lagi harta itu. Siapa yang akan suburkan? Allah Ta'ala yang akan suburkan harta tersebut. Semua macam mana? Ibarat pokok. Pokok, kalau nak bagi dia berkembang, kena potong. Pokok mangga,
nampak tak berbuah, potong dia punya hujung dia biar dia berkembang lagi. Maka seperti mana pokok dipotong untuk dia berkembang dan subur, macam itulah juga harta Allah Ta'ala bagi. Potong sebagai harta, beri kat orang, bayar zakat, Allah suburkan harta, dia akan makin berkembang. Itu konsep zakat. Semua zakat yang dikenakan oleh Allah kepada manusia, zakat dibayar bila cukup dua keadaan. Satu, cukup nisab. Kedua, cukup haul. Nisab mana kadar yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bila harta itu cukup kadarnya, kena keluar zakat. Satu. Yang kedua, haul. Haul mana cukup tempoh. Tempohnya setahun. Maka bila cukup tempoh setahun, harta cukup nisab, maka di kala itu kena keluar zakat. Kita ambil contoh. Zakat melibatkan harta. Hak mudah, harta simpanan. Kita simpan duit dalam bank, kita dapat gaji, sebagainya kita makan, sebagainya kita simpan. Yang kita simpan tadi, bila cukup setahun dan cukup pula nisab dia yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena bayar zakat. Haulnya setahun, nisabnya 20 mithqal, ataupun bersamaan hari ni 85 gram. 85 gram nilai hari ni sekitar 12,000 lah. Tengok pada naik turun ni, naik harga mah naik sikit tinggi, mungkin lebih sikit. Cukup sahaja 12,000 setahun duit kita dalam bank tadi, maka kena bayar zakat, kena potong sikit. Kenapa? Nak tunjuk harta bukan milik kita saja, harta kena kongsi. Kedua, nak bersih hati. Duit dalam bank 12,000 nak potong, rasa kedekut ke tak? Kedekut lah. Nak boleh kupon tu bayar. Tapi Allah kata jangan duk kedekut. Allah ganti balik dengan cara yang lain. Kena potong. Potong banyak mana? Tak banyak pun, 2.5% saja. Kalau RM100, RM2.50. Kalau RM1,000, RM25. Kalau RM10,000, RM250 je. Banyak ustaz, 250. Dah eceh. Eceh setahun. Boleh? Berzakat dulu, eceh setahun. 250 bagi dengan 12 bulan. Maknanya apa? Maknanya bayar RM10 je. RM10. RM20 je lebih kurang sebulan. Takkan kedekut RM20 sebulan. Rokok mahal hari. Kalau kedekut sungguh lah nak keluar 250 sekaligus, niat zakat muqaddamah, zakat dulu bayar awal. Itu melibatkan zakat biasa. Tetapi menariknya, bila mana melibatkan zakat tanaman, dia tak bergantung pada haul. Dia hanya cukup nisab, satu. Yang kedua, bila masa kita menuai. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Berilah hak dia pada hari menuai dia. Mana? Bila dituai padi sebagai contoh, maka sampailah masa kena bayar zakat. Zakat padi pula nak bayar lagu mana? Pun sama. Dia ada juga nisab dia. Ada nisab dia dan ada qadar dia. Nisab bagi buah-buahan, bagi bijiran, Allah Nabi sebut dalam hadis, laisa fima duna khamsati ausuqin sadaqah. Tidak ada pada mana-mana yang bawah pada 5 ausak sebarang zakat. Wala fima duna khamsi au awaqin sadaqah, wala fima duna khamsi zaudin sadaqah. Hadis ini menjelaskan tentang qadar nisab zakat tanaman jangan kurang daripada 5 ausuk. Kurang 5 ausuk maka tak boleh bayar. Lepas 5 ausuk kena bayar. Kenapa pula ausuk-ausuk? Ni kiraan dalam bagi orang Arab. 1 ausuk bersamaan dengan 72.6 gantang. Itu 1 ausuk.
Dah gantang lagu mana pula ustaz? Kita tak erti dah kata-kata ni. Satu gantang 2.25 kilo. Itu satu gantang. Itu saya dah sebut dah gantang lagu mana tak? Satu gantang ni 4 cupak. Satu cupak 2 leng. Leng ni banyak mana? Tengok tu. Tank minyak susu. Tank susu. Tank susu. Tank susu cair hak cik tu. Itu satu leng. 2 leng. Satu cupak. 4 cupak. Satu gantang. Tu kiraan dia. Kalau kita kali 72.6 gantang kali dengan 2.25 gram bersama dengan 163.35 kilo untuk 1 ausuk. 5 ausuk bersama 816.75 kilogram. Itu kiraan dia. Kiraan macam mana? Selepas mana padi itu telah kita bersihkan. Kita buang kulit dia, lepas ditapi buang kulit dia semua sekali, boleh dah padi itu sendiri menjadi beras dah. Hak itulah baru kita timbang. Hak itulah timbang. Cukup kadar 816.75, maka kena bayar zakat. Zakatnya banyak mana? Zakat banyak mana berkaitan pada cara macam mana kita airi tanaman. Kita airi tanaman menggunakan air hujan semata-mata atau menggunakan alat-alatan hingga akhirnya dapat air. Kalau berkata air hujan semata-mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushru. Pada mana-mana tanaman yang disiram oleh air hujan ataupun air mata air yang lalu sendiri, maka bayar al-ushur 1/10. Maknanya kalau 800 kilo tadi, maknanya 80 lah. 1/10. Wa ma suqiya bin nadah nisful ushur. Yang diairi menggunakan binatang ternakan, maka separuh daripada 1/10. Mana apa? 1/5. Tu cara dia. Kena bayar separuh. Bergantung pada apa yang kita buat. Kalau bergantung air hujan semata-mata, kena bayar 10%. Bahasa mudah, 10% 1/10. Kalau separuh daripada 1/10, bukan 1/5, silap. Separuh 5% lah. 5%. Mana kalau menggunakan binatang, dulu binatang lah, ditarik, buat bajak, buat betulkan batang, masuk air. Hari ni pakai sistem, pakai alat, pakai pump dan sebagainya. Kalau pakai macam tu, maka 5%. Kata ulama, kalau pakai dua-dua, air hujan saja pakai juga, menggunakan binatang ataupun sistem alatan pakai juga, lagu mana? Yang tu ambil tengah-tengah, 7.5%. Semuanya menggambarkan kepada kita bahawa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta yang perlu dikongsi. Ya, nisabnya sekian banyak, qadarnya sekian banyak. Dah kau tak siapa, boleh bagi tak? Boleh, bagi dengan sedekah. Tunjuk syukur kepada Allah Ta'ala. Ni hak wajib. Hak sunat tak pulang. Oh, yang kena bayar qadarnya 10% atau 5%. Kalau nak bagi lebih, lebih tak pulang lah. Yang penting menggambarkan syukur kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara itulah nanti Allah akan tambah lagi rezeki yang Allah beri menjadi berganda-ganda, bahkan berlipat kali ganda, insya-Allah. Ketahuilah juga wahai saudara, wala tusrifu. Tertinggal ayat. Wala tusrifu, dan jangan kamu membazir. Ayat jangan membazir ini kita boleh jumpa dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat berwudu, bila berwuduk Nabi tegur dia. Nabi kata bersederhana bila berwuduk. Jangan israf.
jangan berlebihan. Lalu sahabat Nabi tanya, afil wudu'i sarah? Bak wuduk pun kira bazir juga ke? Nabi kata ya. Wala kunta fi naharin jarin, walaupun kamu berada dalam sungai yang sedang mengalir. Duduk dalam sungai, air sedang mengalir pun nak ambil wuduk tu jangan lebih-lebih. Berpada dengan apa yang perlu saja. Basuh tangan 3, jangan jadi 4 pula. Kurang pun tidak boleh. Berkomor pun 3, jangan buat 4 atau 2. Masuk air hidung pun sama, basuh muka pun sama, lengan pun sama, kemudian telinga pun sama, kaki pun sama. Sama, jangan lebih. Tu dalam sungai yang sedang mengalir. Kita bukan sungai sedang mengalir, paip air yang sedang mengalir. Dia ambil wuduk tu, dibuka paip air tu habis teh, dia kopi. Pusing dia, licin habis pusing. Selagi tak pusing habis, dia tak berhenti, tak boleh start ambil wuduk lagi. Dia tak boleh amal buka sikit, basuh tangan. Dia tak boleh amal lagu tu. Dia ajar untuk israf. Tu bak wuduk. Kalau air sungai pun tak boleh israf, air kolah pun sama, hak paip air lagi lah. Bukan kita pergi bayar air paip tu, air wakaf belaka, surat bayar. Kita sebulan sekali nak RM10 bayar. Tak boleh membazir. Ini cara Islam menghayati benda. Kita di Malaysia barangkali air mudah, air banyak. Tapi negara Arab, dulu tempat saya belajar kat Jordan, air ni 1 meter. 1 meter, apa nama? 1 meter lah. 1 meter air tu untuk seminggu. 1 meter air tu untuk seminggu. Tank kita 1 meter tinggi, 1 meter lebar, untuk seminggu. Kalau buat style Malaysia, mandi 7 kali sehari, 7 kali sehari, 3 kali sehari, pagi mandi, tengah hari mandi, malam mandi, 2 hari habis air. Berhemah, mandi berhemah, dia wuduk pun berhemah. Sebab apa? 1 meter je. Bukan duit ada ke tak ada. Ceritanya air mari seminggu sekali. Mari hari Khamis mari pula. Antara Khamis dengan Khamis tak ada lagi mari. Bagaimana? Barulah dia berhati-hati berwuduk. Dia ajar rangkap berwuduk. Tapi oleh kerana air kita banyak, ikut dah dia. Allah mengajar wala tusrifu, jangan membazir. Dia ada beza perkataan membazir dengan israf ni, dibahas banyak oleh para alim ulama. Bahasa mudahnya ialah jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka pada orang-orang yang musrif. Ni bak makanan ni. Bak makanan Allah bagi buah. Buah tu bukan, jangan membazir. Mana hak nak ambil makan, jangan membazir. Tak boleh nak ambil nak makan, beri kawan lain. Kita bukan memang budak-budak. Dia duduk pelakon bahan hutang kita. Celaka budak ni pelakon bahan hutang aku. Kalau minta aku bagi. Kalau minta aku bagi. Bila minta tak bagi pun. Dia cakap lepas kena pekong. Masa tak kena pekong, budak minta orang hutang sikit je. Tak mau ni. Nak senang kau tanah. Mau budak-budak. Pelakon sekali, ngamuk. Aku, kalau kamu aku bagi je. Kedeku. Buah-buah kayu pada tak boleh nak makan pun. Pernah pokok rambutan merah nyala. Tak ada masa nak makan pun dia seorang. Tak mahu nak tahu kat orang, budak-budak. Mengambil buah rambutan saya banyak sangat. Tak larat nak makan dah. Kalau dak jatuh atas tanah, rosak juga, terabur sekali. Apa salah? Tak salah. Tapi tak boleh buat lagu tu. Kenapa? Kita dekuk. Allah kata jangan. La tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan membazir. Allah tak suka sifat yang seumpama itu. Ketahuilah juga wahai saudara, antara nikmat Allah pada manusia ialah binatang ternakan yang boleh membawa barangan dan juga menjadi tunggangan yang merehatkan. Maka nikmatan rezeki Allah Ta'ala ini, dan jangan terikut-ikut dengan langkah-langkah syaitan
Jadi mengharamkan muslim memanfaatkannya. Demikian difahami dari firman-Nya dalam ayat 142 surah Al-An'am, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan antara binatang ternakan itu ada yang dijadikan tunggangan dan ada yang kecil untuk disembelih. Kulu mimma razaqakumullah, makalah daripada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang sangat nyata. Bila Allah bercerita tentang buah-buahan yang nikmat pada manusia, Allah cerita pula tentang binatang. Binatang ni apa guna dia? Dalam ayat ni kita baca Allah kata wa binal an'ami hamulata. Di antara binatang ternakan itu ada yang menjadi binatang tunggangan. Ima manusia tunggang dia, ima membawa barang-barangan. Maka manusia bergerak sepanjang zaman dulu menggunakan binatang. Bila cerdik sikit, binatang direka pula, dia buat kereta di belakang dia, dia tarik jadi kereta lembu, kereta kuda. Cerdik. Bila cerdik lagi, buat kereta. Mengambil ilmu daripada binatang ternakan tadi yang ada 4 kaki. Maka binatang yang 4 kaki, dia buatlah kereta roda 4. Ikut keadaan binatang tadi, tiru cara Allah buat binatang. Maka binatang ditunggang. Binatang paling baik ditunggang kuda, ditunggang dengan laju. Binatang yang gagah untuk bergerak namanya unta, boleh bawa orang, boleh bawa barang-barangan. Unta binatang yang boleh bergerak di padang pasir selama sebulan, tak boleh minum air. Sekali kita bagi dia minum air, dia simpan sebagian air dia minum dalam badan dia, dia ambil sikit-sikit, dia minum selama tempoh sebulan. Maka binatang namanya unta berada di padang pasir. Orang Arab guna binatang ini sebagai binatang yang diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala. Dibuat untuk tunggangan dan berjalan musafir jauh, sampai daripada bumi Hijaz sampai ke negeri Syam. Sebulan perjalanan, tak apa, unta boleh bertahan. Allah buat binatang pula seumpama kaldai, bagal. Bagal ni kacukan kuda dengan kaldai, dipanggil bagal. Kita kata bodoh macam bagal. Bagal tu sebenarnya kacukan kuda dengan keldai. Keldai tu bodoh, campur dengan kuda cerdik sikit, dia duduk tengah-tengah. Bagal. Ada pula binatang yang hanya digunakan untuk sembelihan. Allah kata farsha. Farsha maknanya binatang kecil, kambing yang kecil. Kambing disembelih untuk dimakan. Manusia bergerak dengan unta dibuat tunggangan, kemudian kambing untuk diperah susunya, diminum, dan kambing juga untuk disembelih. Itu dia makanan orang Arab bila berjalan musafir jauh. Dan ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternakan itu untuk kamu ada sangat besar ibrah, pengajaran. Pengajaran macam mana? Nuskikum mimma fi butunihi. Kami bagi minum pada kamu daripada apa yang dalam perut dia. Min baini farasin wadamin. Antara tahi dengan darah, labanan khalisan, keluar susu yang sangat bersih, syairan, sangat elok, lisyaribin, untuk manusia minum. Susu dia adalah minuman, dia adalah makanan. Siapa yang ambil susu seolah dia makan dan dia minum sekali, maka orang Arab berpada dengan susu saja. Nabi SAW diberi kambing. Bukan kambing itu diberi itu, tak. Diberi kambing pada Nabi untuk Nabi ambil susu. Nabi perah susu, minta sahabat perah, ada kalangan sahabat lain yang lapar, yang tak ada makanan, yang tidur di masjid Nabi SAW, dipanggil Ahlus Suffah. Dari mana susu mari? Susu mari dari binatang yang
keluar di tempat yang kita pun rasa tak berasa nak seronok tengok. Kalau kita tengok orang perah susu kambing, tak rasa nak minum susu kambing. Masa perah susu kambing tu, tepat perah susu tu jauh dengan tahi dia. Kita akan berasa jijik, tak minum kita. Kalau tengok, saya masa belajar kat Jordan dulu, tiap-tiap pagi ada orang bawa kambing. Bawa kambing ni bukan untuk jual kambing. Bawa kambing air tu untuk siapa nak beli susu dia. Kita panggil. Di perah depan kita, perah fresh, dah bekah. Lepas tu kita kebun lah pula nak minum. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala bagi pada manusia daripada binatang tadi. Untuk minum pun boleh, dan untuk sembelih pun boleh. Bukan sekadar sembelih. Wa min awsafiha wa awbariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ilahin, kata Allah Ta'ala. Daripada aswaf, kulit kambing tu, kambing biri, kulit dia Allah Ta'ala bagi kulit tu hidup. Kita ketam kulit dia tumbuh pula. Kita ketam dia, tumbuh pula. Kalau tak ketam, dia berat. Tak nak berjalan dia. Allah buat biri ni, kalau dia berkembang bulu dia, sampai tu peringkat kambing nak berjalan, tak nak jalan dah. Berat sangat bulu dia. Maka mengetam bulu itu, merehatkan kambing tu. Lepas ketam, diguna pakai oleh manusia. Dia buat baju. Kambing tadi, dia berkembang pula bulu dia. Tuhan buat bulu daripada kambing sesuai untuk orang yang berada di musim sejuk, boleh menahan kepanasan. Wa aubariha wa asy'ariha, daripada bulu-bulu dia, daripada rambut-rambut dia, semua ni ada macam-macam faedah, boleh dibuat perkakas dan pelbagai, kata Allah Ta'ala. Mataan, jadi nikmat pada manusia. Itu nikmat binatang yang Allah Ta'ala bagi. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang Allah beri pada kamu. Binatang untuk dimakan, binatang untuk dibuat tunggangan, makan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Langkah macam mana? Nanti Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia bagi kamu merupakan musuh yang sangat nyata. Itu Allah Ta'ala cerita tentang binatang yang patut diambil manfaat oleh manusia. Tapi apa yang berlaku, kata Allah Ta'ala, samaniyata azwaj. Orang Arab mereka agih kambing, unta ni pada bahagian-bahagian. Dia bagi 8 pasangan. Minad da'nis nain, daripada kambing 2 jenis. Wa minal ma'zis nain, daripada ma'is kambing 2 jenis. Ad-da'nu kambing biri, hak ada bulu. Ma'is ni kambing kampung kita, hak kuceding tu, tak ada bulu. Tu ma'is. Orang Arab dia pecah. Dia buat daripada binatang yang namanya biri, berpasangan jantan betina. Daripada kambing kampung, jantan betina. Kul az-zakaraini harrama amil Kul az-zakaraini harrama amil unsayain. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, adakah 2 jantan yang dia haramkan ataupun 2 betina? Orang Arab dia reka peraturan sendiri. Dia kata ni kambing biri, ni kambing biasa, pasangan dia tak boleh dimakan. Dia reka hukum. Allah beritahu Nabi, tanya dia, hak pasangan tu jantan ke betina atau macam hak manusia ni? Amashtamal alaihi arhamul unsain, ataupun hak duduk dalam kandungan 2 betina, hak manusia ni. Allah nak beritahu mereka dalam bab buat peraturan yang mereka sendiri, ikut dan dia. Maka Allah ajar mereka pula hak manusia peraturan munak ni, kerana berterabur peraturan. Ada kata jantan dengan jantan,
Ada kejahatan dengan betina, ada kata tak, ni hak yang keluar dari perut dia, hak dikandungi oleh dua betina. Macam-macam peraturan. Nabi'uni bi ilmin, tolong bagi tahu pada aku satu ilmu. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu orang-orang yang bercakap benar. Wa minal iblis naini, dan daripada unta pun dua jenis, dua ekor, dua pasangan. Mana berpasangan? Tak jelas. Jantan betina ke, jantan-jantan atau betina-betina, tak jelas. Wa minal baqari snain, daripada lembu pun dua. Tu kata 8 tadi. Daripada kambing biri, daripada kambing kapung, daripada unta, daripada lembu, semua 8. Buat 8 pasangan. Hak tak boleh dimakan, ikut dah dia, ikut suka dia. Kul, sebut wahai Muhammad, Zakaraini harrama amil unsayain, adakah dua jantan yang diharamkan atau dua betina? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, ataupun yang dikandung oleh rahim dua yang betina. Am kuntum syuhada, adakah kamu jadi saksi idza wasakumullahu bihadza, ketika Allah bagi wasiat hukum pada kamu dengan perkara ini. Allah tempelak mereka, hukum membuat ni, adakah hukum ni Allah beri pada datuk nenek moyang kamu, masa tu mu ada jadi saksi Allah beri hukum ni? Tak ada. Mana kamu mereka-reka hukum. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzibah, maka siapakah lagi yang lebih zalim berbanding orang yang mereka-reka terhadap Allah satu pembohongan. Bila buat hukum sendiri, sandar pada Tuhan, ini pembohongan besar. Pembohongan kalau pada manusia dah besar, berbohong atas nama Allah lagi besar. Liyudillan nasa bighairi ilm, untuk dia menyesatkan manusia tanpa sebarang ilmu. Mereka-reka hukum ini menyesatkan manusia. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah Taala tidak bagi hidayah pada kaum yang zalim, yang tukar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita sambung lagi tafsir dalam kuliah seterusnya. Kita lihat hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Al-Imam An-Nawawi. Sampai pada hadis 3 hadis 327. Ketahuilah wahai saudara, antara perkara yang sentiasa diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seruan asas kenabian ialah menyambung rahim kekeluargaan. Demikianlah difahami daripada pengakuan Abu Sufyan selaku pemuka Quraisy bila ditanya oleh Hercules selaku pemimpin besar kerajaan Rom tentang isi dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika seruan menyambung rahim ini tidak penting dan tidak menjadi intipati utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidaklah ia dikhabarkan oleh Abu Sufyan apabila ditanya oleh Hercules. Demikian dipahami oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana berikut. An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadis tawil fi kisah Hirakl ana Hirqla qala li Abi Sufyan, daripada Abi Sufyan namanya Sakhr bin Harb, moga-moga Allah meridainya, dan hadis yang panjang tentang kisah Hercules. Hercules telah bertanya kepada Abu Sufyan, famaza ya'murukum bih, maka apa yang diarahkan oleh Nabi itu kepada kamu? Qala kuntu, kata Abu Sufyan, saya menjawab, yaqulu u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a wa truku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Nabi itu berkata, jadilah hamba kepada Allah yang esa, dan jangan kamu syirikkan dengannya sesuatu pun, dan tinggallah apa yang dikatakan oleh datuk nenek moyang kamu, dan dia mengarahkan kamu mengerjakan salat,
bercakap benar, menjaga kehormatan diri, dan juga menyambung rahim. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini cerita panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan nama sebenarnya Sakhar bin Harb. Sakhar ni makna batu, Harbi makna perang atau makna lembing. Batu anak lembing. Tu kalau terjemah ikut Melayu lah, pelik-pelik nama. Orang Melayu pun sama pelik. Melo anak awang, Kemboja anak hitam, macam-macam. Abu Sufyan ketika mana cerita ni berlaku, dia belum Islam lagi. Dan dia meriwayatkan cerita ni lepas dia masuk Islam. Bila Abu Sufyan masuk Islam? Abu Sufyan masuk Islam ketika berlaku pembukaan kota Mekah, tahun ke-8 hijrah Nabi SAW. Dan Nabi nak masuk kota Mekah, Abu Sufyan pergi jumpa Nabi dulu. Bila jumpa Nabi, dia nak masuk Islam. Tu masuk Islam. Nak ke Nabi ijtihad, minta Abu Sufyan ijtihad, balik ke tempat kamu ke Mekah, bagi orang ramai. Siapa yang nak selamat, berlindung rumah kamu wahai Abu Sufyan. Siapa nak selamat, berlindung kat masjid. Itu yang diarahkan. Maka Abu Sufyan bercerita kat orang. Dan Nabi kita masuk ke Mekah, Nabi sebut, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Man dakhala, siapa yang masuk Al-Ka'bah, masuk Kaabah, fahuwa amin, maka dia selamat. Mana orang yang berlindung kat masjid, dia selamat, tidak akan diapa-apakan. Dan begitulah peraturan dunia, tak boleh diapa-apakan orang yang berlindung di kawasan tempat ibadat. Ketika berlaku perang, berlindung rumah Abu Sufyan pun akan selamat, kan dia diberi keamanan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Abu Sufyan. Cerita ni Abu Sufyan cerita tentang apa yang dia sebut kepada seorang pemimpin Rom namanya Hercules. Bahasa Arab kata Herakl. Bahasa Inggeris kata Hercules. Hercules ialah seorang pemimpin Rom. Abu Sufyan pergi ke bumi Syam ketika mana berlaku Sulh Hudaibiyah antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Sulh Hudaibiyah atau perdamaian Hudaibiyah berlaku tahun yang ke-6 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas berlaku perang Khandaq. Bila berlaku perang Khandaq, orang Arab yang kepung Madinah Al-Munawwarah gagal. Walaupun kepung berbulan, gagal. Mereka balik kosong. Bila mereka balik dalam keadaan kosong, kira kalah perang. Nabi serang, ambil tindakan nak serang pula ke Mekah. Serang macam mana? Serang cara damai. Bukan lagi perang, tapi menyerang cara bijak. Pakai pakaian ihram, nak masuk ke Mekah. Kalau bagi masuk, maknanya berlaku keamanan. Kalau tak bagi masuk, mana nak perang. Bila Nabi sampai ke kawasan Hudaibiyah, orang Arab hantar utusan bincang dengan Nabi, minta perdamaian. Maka berlaku perdamaian. Minta perdamaian itu menggambarkan kuatnya Islam. Sebab orang yang minta damai ni selalu dia lemah. Dia minta damai. Yang diminta darinya perdamaian, biasa orang kuat. Maka bila Quraisy minta damai, berarti Nabi dah kuat. Mereka lemah, Nabi terima perdamaian. Walaupun sahabat pada peringkat awal tak setuju dengan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menteri perjanjian damai. Hingga berlaku pembukaan kota Mekah. Bila orang Quraisy langgar perjanjian 2 tahun kemudiannya, tahun ke-8 Nabi serang kota Mekah. Masa itulah Abu Sufyan masuk Islam. Ketika tempoh perdamaian 2 tahun ni, Abu Sufyan ambil peluang pergi keluar daripada kawasan Hijaz untuk pergi berniaga. Orang Arab ambil peluang berniaga. Dan tempoh 2 tahun berlaku perdamaian. Orang Islam pun sama. Mereka masuk kota Mekah, jumpa ahli keluarga mereka di Mekah yang sebenarnya tak boleh masuk. Kerana damai boleh masuk.
Abu Sufyan pergi ke negeri Syam. Hercules bila tahu Abu Sufyan mari, suruh pegang dia. Pegang Abu Sufyan sebab apa? Nak tanya tentang Muhammad. Apa cerita Muhammad yang telah masyhur cerita dia sedang berkuasa di kawasan Hijaz, yang telah mula menguasai kawasan sebenarnya tanah Arab ini. Apa cerita dia? Kerana Hercules memimpin Rom, mereka menguasai kawasan Syam, Jordan, Syria, Palestin, semua ini dikuasai oleh Rom. Rom ketika itu berpusat di kawasan Greece, Athens, Greek dan Athens hari ini. Dipanggil Abu Sufyan. Dia tanya Abu Sufyan, panjang dia tanya. Ini rekasan saja. Antara yang tanya, apa yang Nabi itu arahkan pada kamu? Kenapa Hercules tanya? Sebab Hercules seorang yang beragama Kristian, beragama Nasrani, membaca kitab Taurat, baca kitab Injil. Injil dia baca, Taurat dia baca. Injil dan Taurat yang asal telah menceritakan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Maka dia nak tengok, nak banding, betul ke tak maklumat yang disebut oleh Taurat dan Injil yang dia duk baca dengan kesaksian yang diberikan oleh Abu Sufyan yang sedang berdamai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya Abu Sufyan, apa Nabi itu suruh buat? Abu Sufyan jawab, pertama dia suruh kami sembah Allah yang Esa. Jangan syirikkan Tuhan, jangan syirikkan Allah dengan yang lain. Itu dari sudut akidah. Perlakuannya akidah juga, tinggalkan apa yang disebut oleh datuk nenek moyang. Itu bukan rujukan kamu. Rujukan kamu ialah kalam Allah, hadis Nabi. Wa ya'muruna bis salati, dia ajar kami mengerjakan solat. Wasidqi, dia ajarkan bercakap benar. Wal afafi, dia ajar kami jaga kehormatan diri, tidak berzina, itu mana al afaf. Yang terakhir, dia ajar kami as-silati, menyambung rahim. Perkara yang disebut oleh Abu Sufyan perkara besar tentang agama. Dia takkan cerita benda yang coteng tak penting, tak. Dia cerita benda penting. Akidah benda penting, jangan syirik Allah benda penting. Dia khabar apa akidah dia. Rujukan dalam hidup benda penting. Dia ajar, dia sebut apa rujukan Muhammad. Tinggalkan nenek moyang kata apa. Amalannya dia ajar hak besar. Salat benda besar, disebut solat. Pergaulan dengan manusia, jangan cakap bohong. Ni benda besar lah hidup manusia. Dia ajar cakap benar, disebut Nabi ajar cakap benar. Al-afaf, jaga kehormatan diri, tidak berzina, merasakan maruah keluarga. Ini Nabi ajar, disebut kepada Abu Sufyan. Dan satu lagi yang disebut ialah menyambung rahim. Kalau menyambung rahim ini benda kecil dalam Islam, tak mungkin Abu Sufyan sebut. Tapi kerana silaturrahim, menyambung rahim kekeluargaan adalah perkara besar dalam Islam, maka Abu Sufyan petik diceritakan kepada Hercules, menggambarkan itulah Islam yang Nabi bawa. Kata Abu Sufyan, dia kata, kalau ikut hati aku nak bohong dah, tak mau cerita benda betul. Kalau kita agak ni peluang lah nak perasaan dengan musuh. Hercules musuh pada Nabi, dia pun musuh kat Nabi. Masa dah comel nak perasaan tentang Nabi ni, nak panah hangat antara Rom dengan Muhammad, ni lah masa dia. Tapi kata Abu Sufyan, aku bimbang nanti manusia di akhir zaman, di kemudian hari, berkata aku pembohong, dia kata. Tengok, nak jaga nama. Binatang mati meninggalkan belang, rimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nak jaga nama, walaupun ada peluang boleh berbohong, takut sejarah akan datang mencatatkan Abu Sufyan kaki bohong. Dia tak berbohong, dia kata. Sebab ingat tu, dia kata. Dia cakap benar. Antara yang benar apa dia? Sambung rahim. Tak pelik. Kita dah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini.
Bila Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian turun seorang laki-laki kalangan Yahudi, pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam, nak dengar apa ucapan sulung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ucapan sulung Nabi. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Beri salam, beri makan, sambung rahim. Wasallu wan nasu niyam. Salatlah kamu dikala manusia tidur. Ini 4 intipati pengajaran hidup Nabi. Bila manusia nak mendengar ucapan sulung seorang pemimpin baru, nak dengar apa misi dia. Misi Nabi bawa misi kehidupan, misi kemasyarakatan. Apa misi kemasyarakatan? Sebarkan salam, sebarkan kedamaian, bagi makan pada orang, menghubungkan manusia dengan manusia yang lain, sambung rahim, jaga hubungan kekeluargaan. Sambung rahim ni tuan-tuan, Allah Ta'ala buat. Kekufuran tidak menghalang manusia bersambung rahim. Ini kita dah bincang sebelum ini. Kekufuran tidak menjadi penghalang untuk manusia bersiraturahim sesama keluarga. Itu kekufuran. Kalau kekufuran tidak menghalang manusia yang berkeluarga menyambung rahim keluarga, apatah lagi yang lain. Wajarkah diputuskan hubungan rahim disebabkan oleh perbezaan parti politik sebagai contoh? Tidak wajar. Kalau kekufuran pun tak boleh menghalang hubungan rahim, apatah lagi pemikiran yang berbeza, kelompok yang berbeza, pendirian yang berbeza, tak boleh menjadi sebab untuk manusia memutuskan tali silaturahim antara sama keluarga. Sikit lagi hadis seterusnya, lagi menarik. Ketahuilah wahai saudara, Nabi telah berpesan kepada para sahabat baginda agar menjaga penduduk Mesir sebaik-baiknya apabila bumi itu dibuka kemudiannya, kerana mereka mempunyai pertalian keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah difahami dari hadis berikut. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan membuka bumi yang disebut padanya qirat. Dalam satu riwayat, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat fastausu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmatan wa rahima. Dan satu riwayat maksudnya, kamu akan membuka Mesir, iaitu bumi yang disebut padanya qirat, maka bersalah dengan penduduknya kebaikan, kerana mereka mempunyai tangan kehormatan dan hubungan rahim. Wa fi riwayatin fa idza tatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum zimmatan wa rahima, atau qala zimmatan wa sihra. Dalam satu riwayat, maka bila kamu membukanya, maka berbuat ihsanlah pada penduduknya, kerana sesungguhnya mereka memiliki tanggungan atau hubungan rahim kekeluargaan, ataupun menyebut memiliki tanggungan hubungan, memiliki tanggungan dan juga hubungan persemendaan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini satu lagi hadis yang menggambarkan tentang pentingnya silaturahim. Pertamanya, Nabi SAW beri gambaran bahawa sahabat Nabi nanti akan buka negeri namanya Mesir. Fataha, buka. Perkataan buka digunakan oleh Nabi SAW dan disebut oleh Al-Quran menggambarkan bila masuk satu negara baru dikuasai. Kenapa dia panggil buka? Kerana bila Islam menguasai sebuah negara,
tujuannya nak buka ruang untuk mereka terima Islam. Kalau tak terima pun tak apa. Satu. Yang kedua, buka ruang mereka terlepas daripada bebanan kezaliman raja-raja sebelumnya. Rom dikuasai oleh Raja Muqayqis yang juga tunduk pada Rom, ada naungan Rom. Raja-raja dunia ini mereka menekan rakyat mereka untuk tidak mendengar kebenaran yang lain, kena ikut agama tuan dia, agama raja dia. Mengenakan cukai yang sangat banyak, menzalimi rakyat. Hasilan rakyat tempatan diambil oleh kerajaan tanpa diberikan balik kepada masyarakat bawahan. Ini tekanan ekonomi. Bila Islam masuk, Islam buka ruang mengalahkan raja-raja yang zalim. Islam berkuasa, buka ruang untuk mereka mendengar Islam. Nak terima Islam, sila. Tak mau terima pun tak apa, tapi kena tunduk pada kuasa Islam. Tak ada pasal nak beragama. Bumi kehidupan kamu akan terbuka luas. Tak akan ditekan lagi dengan tindakan zalim, ekonomi yang zalim, cukai dan semua. Tak ada. Itu namanya pembukaan. Maka Nabi gambarkan pada sahabat, nanti kamu akan buka bumi Mesir, bumi yang besar. Itu adalah sebahagian tanda kenabian. Antara tanda kenabian ialah bercerita benda mendatang yang manusia tak tahu akan berlaku. Nabi beri gambaran akan berlaku. Bila Nabi beri gambaran akan berlaku, maka sahabat yakin ia pasti akan berlaku, sebab Nabi sebut. Lalu kemudiannya Mesir dibuka di zaman sahabat Nabi SAW memerintah, iaitu Umar Ibn Khattab, hingga akhir Abu Musa Al-Ash'ari, Amr Ibn As dijadikan gubernur oleh Umar Ibn Khattab, memerintah Mesir. Bila Mesir dibuka nanti, Nabi kata kepada sahabat, nanti kamu akan buka satu negeri. Negeri itu yuzkaru fihal qirat, disebut padanya qirat. Apa dia qirat? Qirat emas dan perak yang digunakan menjadi bahan mata wang. Sama ada emas yang dipanggil dinar atau perak dipanggil dirham, namanya qirat. Orang dulu menggunakan emas sebagai tanda menilai. Hari kita pakai kertas. Kertas yang disandarkan pada emas. Emas yang sebenar entah berapa tak tahu, tak sama dengan nilai kertas dah sekarang. Sebab ekonomi dunia menjadi berserabut, mata wang boleh jatuh kerana ia tidak berdasarkan emas yang sebenar. Dulu pakai emas dinar 2.4 gram. Nilai emas lah. Berapa harga emas masa 2.4 gram? Harga itu tidak akan berubah. Ringgit kita hari ini, kalau singgit kita sekarang dengan nilai pada dolar, jatuh lah. Sekarang 4 point berapa dah? 5 ke berapa? Jatuh. Orang yang duduk dalam Malaysia tak terasa. Hadut negara luar berasa lah. Sebab tukaran mata wang tu dia akan berlaku. Emas nilainya dia berkembang ikut keadaan zaman. Kalau kita ambil emas 10 tahun dulu, 1 dirham 2.4 gram, pada hari itu mungkin harganya 100. 10 tahun dulu. Hari ini mungkin harga dah 600. Tapi kalau kita simpan duit harga 100 pada tahun 1990, tahun 2000 contohnya, tahun 2100 dengan 100 tahun 2022 sama tak? Tak sama lah. 100 dulu boleh beli 1 troli besar. 100 hari ni jabir pun tak ikut, nilai dia berkurang. Tapi kalau emas pada ketika itu dengan emas sekarang, dia akan berkembang. Sebab tu bagus orang Melayu kita, Terengganu, Kelantan, orang perempuan terutamanya, dia suka simpan emas. Dia tak simpan duit dalam bank. Duit dalam bank nilainya akan berkurang. Emas dia akan bertambah. Itu bagus. Simpan emas, tangan duit tak ada, boleh gadai. Cuma kena gadai tempat Islam lah. Jangan gadai kat China pula, kata Islam, itu berdosa, haram. Emas, bumi Mesir, bumi yang menggunakan dirham dan juga dinar. Kamu akan pergi ke negeri ini.
Bila buka lagi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastausu bi ahliha khaira. Tolong pesan buat elok-elok pada penduduk dia. Nabi suruh buat elok, jaga rakyat dia, jangan khianatkan dia. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innalahum zimmatan wa rahimah. Sesungguhnya mereka penduduk Mesir ada hak tanggungan yang kita kena tunaikan kat dia. Wa rahimah, ada hubungan rahim dengan kita. Kenapa Nabi kata rahim? Merujuk kisah Ismail alaihissalam. Ismail adalah datuk nenek moyang orang Arab Quraisy. Quraisy tu, keturunan besar Quraisy, termasuk Nabi kita Muhammad, termasuk Abu Sufyan, ramai para sahabat yang asal Mekah. Quraisy ini adalah keturunan Ismail. Ismail ni mak dia siapa? Mak Ismail Hajar. Siapa dia Hajar? Hajar seorang perempuan Mesir yang diberi hadiah oleh Raja Mesir kepada Nabi Allah Ibrahim, dikahwini oleh Ibrahim dan melahirkan anak namanya Ismail. Berarti pak saudara, mak saudara, sepupu ke, dua pupu ke, tiga pupu ke, belah mak dia orang Mesir lah. Maka keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam berkahwin dengan orang Arab, orang Arab Jurhum. Arab Jurhum ni mari daripada Yaman, mari hijrah kat Mekah bila tengok ada air Zam-Zam. Mereka minta dengan Hajar nak duduk di Mekah. Maka Ismail alaihissalam berkahwin dengan perempuan Arab Jurhum, maka melahirkan nasab yang panjang sampailah kepada yang namanya Quraisy. Quraisy itulah sampai kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nasab yang panjang. Maka keluarga belah ibu pada Ismail ada hubungan rahim dengan orang-orang Mesir. Maka Nabi gambarkan orang Mesir adalah rahim kamu, rahim pada orang Quraisy di sebelah ibu. Maka ia juga menjadi bukti bahawa keluarga belah ibu juga adalah sebahagian daripada rahim, bukan hanya bapa. Kenapa? Kerana orang Arab membesarkan keluarga belah bapa, belah perempuan dikecilkan. Islam angkat balik, sama aja. Dan mak pula bukan mak yang dekat. Ismail tu berapa keturunan dah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah apa namanya bin Abdul Muttalib bin Hashim bin mana, panjang nak sampai ke Quraisy ni. Quraisy nak sampai ke Ismail jauh lagi. Walaupun jauh macam mana pun, yang hubungan orang Quraisy dengan orang Mesir mungkin dah 20 pupu, mungkin 30 pupu, mungkin 40 pupu, mereka tetap hubungan keluarga. Dah kita katalah orang seperti lelaki ni, anak beranak belaka, anak beranak belah Kabupaten ke, anak beranak belah Bukit Tumbuh ke, anak beranak belah apa namanya Alik Pulau Usa ke. Ni sejarah dia. Daripada Bukit Kandik turun ke Kabupaten. Kabupaten pula hijrah pergi Pulau Duyung sebahagian, pergi pula Telaga Batin sebahagian. Hak turun pula pergi pula Patah sebahagian. Patah mari orang bawa kena hambak naik duduk Telaga Batin. Dia gitu sejarah. Orang alik Patah mari daripada belah Mengabang Telung, Mengabang Telipuk, turun alik ni berkahwin. Ini semua adalah kekeluargaan. Susul balik setakat jumpa 4 pupu, 5 pupu tak ingat dah, 6 pupu jauh sekali, 20 sorry ya, 30 tak ada dah. Tu lemah orang Melayu, tak buat silsilah nasab. Orang Arab dia buat nasab. Setiap keluarga ada seorang tukang jaga nasab. Nak tahu nasab, jumpa tukang jaga nasab ni kerjanya ialah full time jaga nasab. Buka buku nasab boleh tahu dah. Datuk nenek moyang yang ke 20, yang ke 30, yang ke 100 boleh tahu belaka. Tu masya-Allah orang yang simpan nasab.
Sejauh mana hubungan keluargaan pun namanya rahim, yang ni kata Nabi kena sambung rahim. Satu lagi riwayat menyebut wasihra. Sihra ni persemendaan. Makna persemendaan kerana perkahwinan, kerana ipo. Ipo macam mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raja Mesir Muqawqis, hadirkan seorang perempuan nama Maryah. Orang Mesir menjadi isteri Nabi, melahirkan seorang anak namanya Ibrahim. Seorang lagi nama Sirin. Sirin ni diberi bersama dengan Maryah. Sirin diberi pada sahabat Nabi yang lain. Yang Maryah melahirkan Ibrahim, yang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati masa kecil. Maka Nabi ada hubungan persemendaan ipoduai dengan orang-orang Mesir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Mesir ni ada hubungan ipoduai dengan aku, maka jaga mereka. Menunjukkan bahawa makna rahim bukan hanya disebabkan oleh darah, menunjukkan hubungan ipoduai tadi. Abang ipo, kakak ipo, apa lagi, besan-besan, semua ni apa nama istilah besan besan dan sebagai bigah. Satu lagi, ini adalah hubungan kekeluargaan namanya rahim yang mesti dijaga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi. Wallahu taala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.